سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya Ni Muhammad pada malam hari dari Masjid Al-Haram di Mekah ke Masjid Al-Aqsa di Palestin, yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dengan sepotong surah tersebut, saya menanam niat untuk menziarahi bumi Mi'raj, bumi Palestin. Perjalanan dari Amman Jordan, ke sepadan Israel mengambil masa lebih kurang 40 minit, di mana bandar Jerusalem ini dikuasai oleh rejim Zionis ataupun negara Israel. الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض Amman adalah ibu negeri serta bandar yang paling padat penduduknya di negara Jordan. Ianya juga adalah salah satu bandar berpenduduk tertua di dunia. Dianggarkan seramai 4 juta penduduk mendiami bandar ini. Bandar bersejarah ini menyaksikan pelbagai peristiwa. Pada kurun ke-13, Amman dikenali sebagai Rabat Ammon atau Rabat Ammon oleh penduduk asal bangsa Ammonitis. Kota ini kemudiannya telah ditawan oleh bangsa Assyria, diikuti oleh bangsa Parsi dan Greek dari Macedonia. Setelah ditawan oleh Greek, pemerintah Macedonia menamakan kota ini Philadelphia, sempena namanya Ptolemy II Philadelphus. Akhirnya pada penghujung tahun 106 Masihi, kota ini jatuh ke bawah kuasa Empire Rom. Penggembaraan saya bermula dengan mengunjungi sebuah bandar bernama Madaba. Ianya terletak di dalam perjalanan ke Jericho, sebuah lagi kota purba berusia lebih 10,000 tahun. Madaba menjadi bandar penting untuk saya kunjungi kerana ianya dapat memberi info geografi, sejarah serta ekonomi di Jordan. Penduduk-penduduk Madaba yang majoritinya beragama Kristian menyara diri dengan bertani, terutamanya dalam penghasilan minyak zaitun, dan melibatkan diri dalam bidang pelancongan dengan menghasilkan kraf tangan berunsur seni mozaik. Madaba merupakan bandar terbesar jajahan tengah Jordan. Bandar ini mempunyai penduduk sekitar 60,000 penduduk. Sejarah Madaba bermula seawal zaman gangsa. Ianya juga disebut di dalam kitab Injil. Ketika era Empire Rom dan kemudiannya Empire Rom Kristian Bizantin, kota Madaba termasuk di dalam Provinsia Arabia atau wilayah Arab. Ianya menjadi pusat pentadbiran wilayah ini bagi menggantikan kota Petra yang dahulu menjadi pusat pentadbiran wilayah tersebut. Bukti peninggalan Empire Kristian yang terdapat di Madaba adalah mozaik peta dunia di dalam peninggalan Bizantin yang meletakkan Madaba sebagai pusat keagamaan dan perdagangan empire tersebut.
Kota Madaba turut melalui era pemerintahan Khalifah Umayyah dan ketika itu, ianya adalah sebagai dari bahagian selatan tanah Palestin. Madaba kini bersempadan dengan negara ciptaan rejim Zionis yang wujud di tanah Palestin. Place like Madaba, we have different civilizations passed, through this area back to the time of the Iron Age, especially the settlement back to the time of the Moabite period, and also this is used to Madaba and other civilizations later during the time of the Greek and Romans and Byzantine and the Islamic period too. Saya sekarang ni berada di Bandar Madaba, di mana Madaba ini adalah bahasa Aramaik yang bermaksud air dan pokok. Jadi di Madaba ni yang saya lihat dia banyak kebun zaitun. Lepas satu lagi penduduk di Madaba ni majoritinya adalah orang Kristian. Tetapi yang menariknya di sini, penduduk di sini bebas memilih apa saja kepercayaan yang mereka mahu. Mereka mahu Kristian ataupun mahu Islam, terpulang pada mereka. Tidak ada paksaan. Ketika menikmati sarapan pagi, saya diberitahu tentang fakta pemakanan penduduk tempatan. Hampir setiap hidangan menggunakan minyak zaitun atau buah zaitun. Antara yang menarik perhatian saya adalah versi sambal mereka yang mereka gelar hummus. Ianya dibuat dengan buah zaitun dan minyak zaitun dan dianggap sebagai colik atau sambal mereka. Saya juga difahamkan makanan di Jordan seakan sama dengan makanan di Palestin. Hidangan yang sama juga boleh didapati di semua negara-negara Arab Teluk, Turki dan Iran. Canberra, Yusuf jemput makan. Jemput makan. Jemput makan. Jemput makan. We have a community mixture between the Muslims and the Christians. You can figure out here we have many churches in this area, and in the way that is, I can say the third of the Christians people in Jordan, they lives in Madaba city. Some Christians where they lives in Amman, in Karak, but the majority of the Christians where they lives here, and I can say Madaba is the capital of mosaics, because we have a mosaic school where they're teaching, the students how to make mosaic, to be a professional mosaicist, and to fill different positions in different areas. Berhampiran dengan Bandar Madaba adalah sebuah kawasan yang dikenali sebagai Uyun Musa atau Wadi Musa. Ianya sebuah kawasan yang mempunyai sebuah bukit dan oasis yang dipercayai pernah dilawati oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. Diceritakan, di sinilah Nabi Musa berhenti setelah menyeberangi Laut Merah dan setelah melewati semenanjung Sinai bersama pengikut-pengikutnya ketika mereka keluar dari Mesir. Dikatakan, Nabi Musa telah meninjau bumi Palestin dari Bukit Nebo dan mengumumkan kepada pengikut-pengikutnya bahawa mereka telah kembali ke tanah asal mereka. The Israelis, after the Sinai desert, when Sayyidina Musa alayhi salam, he came with the Israelites,
during the time of the pharaohs, Pharaoh Ramses II. He left Egypt, okay, and he came from the southern part of Jordan to the northern side of Jordan. We're thinking that, first I say, Allah Azza wa Jal, He knows, but after, we're thinking that Sayyidina Musa alayhi salam, he passed through this area and he came with his relics and used his miracle stick and he struck the rocks and the water came from under the ground. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. Dan demi sesungguhnya, kami telah wahyukan kepada Nabi Musa, hendaklah engkau membawa hamba-hambaku, iaitu kaummu, keluar mengembara waktu malam. Kemudian, pukullah air laut dengan tongkatmu untuk mengadakan jalan yang kering bagi mereka di laut itu. Dan janganlah pula engkau takut tenggelam. The Dead Sea, which is the lowest spot on earth, minus 400 meters below the sea level. I can say about 1,320 feet below the sea level. That's a place which is, famous place in Jordan. People, they go there for floating. It's the right place to use the Dead Sea, or even for the people that they have a suffering from the bad skin disease, like the eczema. This is a lot of benefits you can get from the Dead Sea water. Behind me, the Dead Sea, okay, and at the front of me, Mount Nebosite. Mount Nebosite there, which is above sea level, 800 meters above sea level. That's place where they're thinking that the last part for Sayyidina Musa alayhi salam when he came from Sinai. Sinai. And Allah Azza wa Jal, Sinai. what He knows where he died. Nobody knows where Sayyidina Musa alayhi salam is buried and where he stood. Okay, but they're thinking nearby the Mount Nebosite. Mount Nebo atau Jabal Nebo adalah sebuah bukit yang terletak di Wadi Musa. Menurut kepercayaan Kristian, gunung inilah lokasi wafatnya Nabi Musa alaihissalam atau mereka kenali sebagai Moses. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. Wahai Bani Israel, sesungguhnya kami telah selamatkan kamu dari musuh kamu, dan kami telah janjikan kepada kamu dengan memberi wahyu kepada Nabi Musa di sebelah kanan gunung Tursina itu, dan kami turunkan kepada kamu mana dan salwa. Peluang untuk melihat secara dekat Laut Mati tidak saya sia-siakan. Hampir 20 minit dari Wadi Musa, saya tiba di kawasan Laut Mati. Sepanjang jalan kelihatan resort-resort ternama dibina sepanjang pantainya. Ini kerana Laut Mati adalah laut yang sangat unik kerana kandungan garamnya yang sangat tinggi dan dipercayai dapat mengubati penyakit-penyakit kulit. Laut Mati sebenarnya poin terendah di dunia, iaitu sekitar 300 ke 400 meter di bawah paras laut. Ianya telah dikunjungi pelawat seawal zaman pemerintahan Empire Rome kerana khasiat airnya, lumpurnya dan cahaya matahari teriknya. Oh, kan tadi saya cakap, kat sini kita tak perlu berusaha untuk berenang kerana kita akan terapung dengan sendirinya. Semua kerana airnya yang sangat tumpat dan mengandungi hampir kandungan garam lebih 30% berbanding air laut yang biasanya kurang dari 5%. Saya dan rombongan bergerak meninggalkan negara Jordan untuk memasuki tanah Palestin yang kini dikuasai rejim Zionis. Rela atau tidak, saya terpaksa akur dengan hakikat bahawa destinasi Jerusalem kini sebuah kota yang dikuasai rejim Zionis, dan di tanah Palestinlah mereka mewujudkan negara haram yang kita tidak iktiraf. Sekarang saya berada di sebuah bandar yang diberi nama Jericho, di mana Jericho ini adalah sebuah bandar yang tertua di dunia.
Dan umur bandar ini sudah mencecah 10,000 tahun. Di mana pada zaman gangsa dulu, Jericho ini dah wujud. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa ibni Maryam, engkaukah yang berkata kepada manusia, jadikanlah daku dan ibuku dua Tuhan selain dari Allah?" Nabi Isa menjawab, "Maha suci engkau, wahai Tuhan. Tidaklah layak bagiku mengatakan sesuatu yang aku tidak berhak mengatakannya. Jika aku ada mengatakannya, maka tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, sedang aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Kerana sesungguhnya, engkau jualah yang maha mengetahui perkara-perkara yang gaib." Belakang saya ni diberi nama Mount of Temptation ataupun Bukit Godaan, di mana di sinilah tempat Nabi Isa berpuasa selama 40 hari. Dan di sini jugalah Nabi Isa digoda oleh iblis, di mana dia berjanji kepada Isa kalau Nabi Isa ikut cakap dia, dan dia akan tukarkan bukit di belakang ni menjadi roti. Akan tetapi, kepercayaan ini berdasarkan dari sudut pandangan Kristian. Di dalam Al-Quran, tidak disebut akan peristiwa ini. Lokasi ini juga merupakan lokasi popular pelancong serata dunia, dan ianya jelas dengan kehadiran kedai-kedai menjual cenderamata. Gunung ini setinggi 366 meter atau 1,200 kaki dan terletak di barat laut dari kota Jericho. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. Dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang bersama dengannya, semuanya. Makam Nabi Musa yang terletak berhampiran Mount of Temptation adalah salah satu contoh makam yang didirikan bukan sebagai kuburan tetapi kerana peristiwa di sebaliknya. Ianya lebih sebagai tugu, namun masjid juga didirikan supaya ianya dijadikan tempat beribadat kepada pengunjung agar mereka mengenang peristiwa tersebut. Makam ini dibina oleh tentera Salahuddin Al-Ayyubi setelah beliau menawan tanah Palestin dari Empire Rom Bizantin. Selain makam simbolik serta masjid, kompleks makam ini juga mempunyai beratus kuburan para syuhada dari zaman Perang Salib sehinggalah penduduk-penduduk tempatan sekitarnya. Saya meninggalkan makam Nabi Musa di Jericho ini dengan 1,000 kenangan dan pengajaran. Saya meneruskan ke destinasi seterusnya ke kota Jerusalem atau Baitul Maqdis. Lokasi pertama yang dicadangkan oleh pemandu saya adalah Mount Scopus. Saya sekarang berada di Mount Scopus yang bermaksud Bukit Tinjau, tempat meninjau. Kalau kita tengok di belakang ni, tempat ini diberi nama Judean Desert ataupun Padang Pasir Judea. Dan nama tempat ini bersempena dengan nama penduduk yang pernah tinggal di sini sejak beribu tahun dahulu,
iaitu bangsa Juda. Dan kalau anda dapat lihat di belakang tu, ada tembok pemisah yang dibina oleh rejim Zionis. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam dunia ni ada 3 masjid terpenting bagi umat Islam di seluruh dunia. Yang pertama, Masjidil Haram yang berada di Mekah. Dan yang kedua, Masjid Nabawi yang berada di Madinah. Dan yang ketiga, Masjid Al-Aqsa yang berada di mana? Di belakang ni. Di belakang ni. Kalau anda dapat lihat di sana tu, yang kubah hitam tu, itu bukan Masjid Al-Aqsa, tetapi itu adalah Masjid Marwani. Di bawah Masjid Marwani itu adalah Masjidil Aqsa yang asli. Satu lagi yang tu, yang cantik itu, yang kubah yang berwarna emas tu, itu nama dia Dome of the Rock ataupun Masjid Kubah Batu. Di mana di situ ada satu peristiwa Rasulullah Mi'raj. Rasulullah diangkat ke langit. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya Ni Muhammad pada malam hari dari Masjid Al-Haram di Mekah ke Masjid Al-Aqsa di Palestin, yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui.